mana kita tahu hasil mendengar suara kita, suara rakyat, rungutan rakyat. Beliau dalam usaha membela kita, beliau tampil untuk memberi pandangan kepada Datuk Seri Najib. Akhirnya beliau menjadi mangsa keadaan. Dan saya, walaupun kita tengok TV video yang Tan Sri bercakap, saya rasa cara Tan Sri cakap amat berhemah sekali. Apa yang kita buat adalah kita ingin menyampaikan persoalan dan pertanyaan yang sedang bermain di kepala rakyat mengenai masalah-masalah negara, terutama isu IDP. Dan apa yang kita minta, dan apa yang Tan Sri minta tak lain tak bukan penjelasan. Kita tak tuduh pun daripada awalnya, kita tak kata dia dari awalnya, kita kata beri penjelasan. Dan itu juga yang Dr. Mahathir minta pada awalnya, betul tak? Dr. Mahathir kata jawab, sila jawab. Dan Dr. Seri Najib mengambil cabaran itu, jawab ke TV, tapi dia jawab yang bukan jawapan. Dan bila kita tak puas hati, dia hari mula menunjukkan kuasanya, satu lepas satu dicantasnya. Dan sebelum Tan Sri kena cantas, saya sebenarnya kena cantas dulu. Saya ingatkan saya akan dicantas bersama-sama dengan yang lain. Saya terkejut bila saya dimaklumkan oleh wartawan, Datuk, lepas saja persidangan MKT lebih kurang dalam pukul 7 lebih, wartawan telefon saya, Datuk, MKT mau lepas sidang. Saya kata, ya ke? Kenapa? Ada berita ke? Ada orang kena pecat? Ada tu. Siapa? Datuk lah. Saya seorang ke? Dia kata saya seorang. Ha? Saya seorang? Kalau saya seorang, saya hebat lah juga kan. Pada saya itu tidak penting. Yang penting kita kena tegakkan prinsip. Jawatan tidak penting. Kita pegang jawatan pun, kita ada amanah, itu adalah satu amanah. Tanggungjawab yang Allah beri yang kita nak jawab ke akhirat nanti. Saya tidak mahu bersekongkol dengan penjuru dan penyamun. Saya tak mahu bersama-sama kerana saya tak boleh nak jawab dengan. Dalam Islam sendiri pun, kalau ada sesuatu kemungkaran itu, kita kena tangani kemungkaran itu. Jika kita ada kuasa, gunakan kuasa kita. Kalau kita boleh bercakap, kita perlu tegur. Dan kalau kita tak boleh buat apa pun, kita kena tegur dalam hati. Tapi itulah selemah-lemah iman. Kita tak boleh biarkan keadaan ini. Dengan ingat kita terlepas nanti, kita akan terlepas. Dan saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang hadir dalam dewan ini. Inilah sebenarnya orang yang berani tampil ke depan. Ramai yang datang jumpa saya. Ada program kali datang ke Malaysia? Ada. Datang ke? Ini juga tapi takut. Apa yang ditakutkan? Kita semua rakyat Malaysia kena berani. Kalau semua takut, akhirnya kebatilan mengatasi kebenaran. Bukan sebab yang batil itu kuat, tapi orang yang benar yang ramai ini penakut. Kita kena ramai. Ramai yang tanya saya, boleh ke nak turunkan Najib? Saya kata jangan tanya saya. Kita tanya diri kita. Kita ada kuasa. Hari ini mungkin Allah nak berikan satu petunjuk, Allah nak berikan satu peluang dijadikannya ada dua PRK dalam negara ini. Dan ketika inilah, dan PRK ini saya jangka merupakan PRK yang terakhir. Kena bulan Jun besok, kalau ada apa-apa terjadi pun tak perlu dah untuk jadikan PRK kecil. PRK 2 ni lah satu medan, satu ruang, satu peluang yang rakyat kena tunjukkan bahawa kita kena sampaikan signal, kita kena sampaikan amaran kepada Datuk Seri Najib bahawa rakyat di bawah sebenar-benarnya memang menolak beliau. Tuan-tuan dan puan, walaupun bukan merupakan mengundi, kita ada saudara kita kat Kuala Kangsar. Bagi tahu saudara-saudara kita kat sana, kali ini tak payah undi Barisan Nasional. Undi amanah. Kita bukan nak runtuhkan kerajaan. Kita bukan nak tolak UMNO. Kita bukan nak tolak BN. Kita nak sampaikan mesej kita. Hari ini Datuk Seri Najib begitu angkuh.
Ni baru dekat kadang peraya ni. Oh, ini bukan referendum lah. Peraya kecil ini bukan referendum saya lah. Kalau menang ke kalah ke, ini bukan untuk saya. Menang besok, inilah tandanya rakyat bersama-sama dengan saya. Itulah suara dia nanti. Dia tahu dengar lagi dekat situ. Kita sayang kepada UMNO, kita sayang berkajian. Cuma masalah besar yang dibawa Tuan Najib, ini bukan fitnah perempuan. Orang main tahu tak amat cerita saya. Fitnah benda dah ternyata. Kan? Dan isu ni sekarang ni bukan isu tu. YNDB bukan isu. YNDB adalah kes yang akan dibawa dalam mahkamah di 9 buah negara dalam dunia. Orang Malaysia je tak tahu. TV3 ni nak tutup kan? TV 3 suku kan? Hari ni saya dah dekat tahun tak tengok TV3. Dulu saya tak faham orang ketik tengok TV3. Sekarang saya pun dah ketik tengok TV3. Alhamdulillah hari ni dia orang penuh. Tapi tadi mula-mula tadi tak ramai. TV3 dia akan datang masa orang tak penuh. Hanya 10 orang saja datang, 20 orang datang. Tengok Mahathir datang dekat 5,000, dilaporkan 500 orang saja datang. Dah penuh, dah hasil dengan penipuan saja. TV3 saja, mas media kita sebab apa utama kita yang halal. Tapi dunia luar semua bercakap. Tahun ni saya pergi Vietnam. Saya pergi Bangtan Market. Siapa pergi Vietnam? Kalau pergi Vietnam, mesti ada pergi Bangtan Market. Bangtan Market ni satu pasar lah. Bazar. Satu orang tu tanya dengan saya from Malaysia. Yeah. Your president now no good. Masya Allah. Di pasar. Di market. Bukan cakap kalangan orang politik semua. Your president now no good. Saya kata shame on me. Dia tutup muka lah. Sebab dia bahasa putih dia pun bukannya elok sangat kan. Your president now take money. Tunggu dunia. Saya pergi Singapura, naik taksi. Tahu apa orang taksi cakap? What a corrupt country and a corrupt prime minister that you have. Kau cakap apa? Ini bukan soal, sekarang ni pula bukan soal malu kita. Kerugian yang kita akan hadapi tu. Ni, baru ni bank negara tutup kes YNDB, cuma dia kata dikenakan denda. Denda tu duit siapa? Siapa yang bayar denda lagi? Tu selagi? Sini tak bayar. Yang bayar siapa? Negara. Wang negara. Wang siapa? Wang rakyat, wang kita. Kalau dah dia nak bayar berbilion-bilion ringgit untuk YNDB, YNDB ni tuan-tuan perempuan saya nak bagi tahu bunga aja tau. Jangan pasal bentuk pokok. Bunga je kita kena bayar 2.7 bilion setahun. Bunga. Daripada bayar benda tu, baiklah tarik balik GST kita. Sekarang ni duit GST kita ni diperah oleh rakyat sampai kepada orang. Saya nak bagi tahu lah GST ni, orang minta sedekah kalau dia beli makan pun dia kena GST, kena cukai. Dikutip duit rakyat ni untuk apa? Supaya hutang. Dan saya hari ni penipuan-penipuan yang dia buat penipuan-penipuan yang dia buat termasuk dah sekarang ni Paris Brexit dah naik tu. Tak umum pun, tak bagi tahu pun. Saya balik rumah mak saya mengamuk. Mak saya kat rumah dia memang jagalah bil ni. Apa hal bulan ni bil sekali ganda? Saya kata, pakai macam biasa. Tengok-tengok tarif naik. Bila kita dah dikelusin, barulah representasi cakap tarif terpaksa dinaikkan, kalau tidak TNB akan menghadapi kerugian. Ya, duit TNB tu pergi balik beli, terpaksa beli agar, apa hal? Sekali ni lah, tapi saya rasa saya cakap panjang. Kita ada Tansi untuk bercakap, kita ada Zahid Ma'arif untuk tibai, terbalut, dan kita ada di segi undang-undang kita nak dengar. Cuma saya nak bagi tahu kat perempuan dan perempuan, jangan takut. Kita semua harus berani ke depan
harus berani untuk memperjuangkan, kerana kalau bukan kita, siapa yang nak buat ni? Dan kalau bukan sekarang, bila pula kita baru boleh buat? Jangan tunggu lagi. Ada orang tanya saya, siapa nak buat? Semua kita kena buat. Bicara rakyat, semua kena saing. Soal agung nak terima, agung tak terima itu soal lain. Soalnya kita kena nyatakan, kita kena zahirkan hasrat kita bahawa kita sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita hari ini menentang pemimpin-pemimpin yang korup dan juga pemimpin yang menyelengkan wang negara. Kita tak tolak kerajaan. Sebab tu kalau kita kalah dalam perayaan kecil ni, saya minta maaf lah. Saya tak mungkin pilihan saya tak sama dengan pilihan Kasih. Tapi kalau kita kalah di Sungai Besar, kita kalah di Kuala Kangsar, kita tak hilang kerajaan pun. Kerajaan masih situ. Tapi kita nak sampaikan mesej. Inilah suara rakyat yang kau abaikan. Inilah suara rakyat yang kau tak nak peduli. Hari ini rakyat menyatakan dia dengan menolak calon-calon yang kau letakkan. Perlu. Siapa yang sekarang kat sini, bagi tahu kat sana. Tak payahlah. 3 hari usul, umum usul, kita buat keputusan lain. Itu terpulang. Tapi perayaan kecil ni, kita kena tunjukkan. Kita kena buktikan. Sebab ini bukan soal untuk menjatuhkan kerajaan. Kerajaan tak jatuh. 2 hilang 2 kursi, tak hilang lagi kerajaan. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Dan saya ucapkan sedikit terima kasih kepada semua yang bekerjasama mengelolakan program ini, Mubin, Wizi dan semua geng-geng lain itu. Kita orang ni tak ada kumpulan, sukarelawan je yang datang hadir tanpa mengharapkan imbuhan, tapi sebenarnya hadir datang untuk sama-sama kerana kita nak selamatkan negara, kerana kita cintakan negara, dan hari ini perjuangan kita demi agama, bangsa dan negara. Itu saya sudahi dengan saya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.